Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, kali ini saya akan terangkan bagaimanakah kita cara kita gunakan teknik stressing. Apa itu yang dimaksudkan dengan teknik stressing ataupun teknik penekanan. Jadi untuk anda memahami teknik stressing itu, saya akan bagi 3 ayat. Jadi saya nak tengok anda dapat detect tak apakah pendekatan yang betul, pendekatan yang menarik untuk ketiga-tiga ayat ni. Okey, saya bacakan ayat pertama. Okey, saya nak jadi cikgu. Memang saya minat nak jadi cikgu. Saya akan pastikan mereka akan sayang kepada subjek sains. Okey, ayat yang saya berikan tadi ialah ayat yang tanpa menggunakan teknik stressing. Apa yang berlaku ialah apabila kita gunakan teknik stressing, ayat itu akan jadi lebih live, lebih realistik dan mempunyai emosi di dalam ayat-ayat kita tu. Jadi untuk persembahan temuduga, kita perlu kelihatan bersemangat, bersungguh-sungguh. Jadi melalui ayat-ayat kita itulah mereka akan nampak benda-benda tu semua. Jadi saya akan gunakan teknik stressing. Jadi untuk ayat pertama, saya nak jadi cikgu. Saya nak jadi cikgu. Berbanding dengan saya nak jadi cikgu. Kalau kita stressing, dia akan jadi saya nak jadi cikgu. Beza kan? Okey, kalau yang ni memang saya minat nak jadi cikgu, bandingkan dengan memang saya minat nak jadi cikgu. Memang saya minat nak jadi cikgu. Itu yang dipanggil stressing. Okey, yang ni ketiga, saya akan pastikan mereka akan sayang pada subjek sains. Ataupun saya akan pastikan mereka akan sayang kepada subjek sains. Jadi ini baru ayat. Ketika kita buat ayat-ayat ni, ekspresi muka, ekspresi badan, body language, facial expression mesti ditunjukkan bersama. Nak berkeruk dahi ke, dia ada dia punya cara-cara dia lah. Jadi yang penting sekali kita menunjukkan kesungguhan dan kita beri penekanan. Bukan setakat ayat-ayat ni saja, banyak ayat lagi. Jadi saya kalau ada sempat masanya, saya akan tunjukkan ayat-ayat lain. Jadi apakah relevannya, apakah logiknya kita buat ayat-ayat macam ni? Okey, lihat, pernahkah anda tengok bagaimana ahli-ahli politik negara, seperti pemimpin negara, menteri-menteri, bagaimana mereka mempengaruhi orang, pemikiran orang dengan ucapan. Tengok di kabinet, di dewan kabinet, adakah mereka bercakap dengan nada yang mendatar ataupun dengan perasaan? Mereka bercakap dengan perasaan. Mereka memasukkan unsur-unsur emosi dalam percakapan mereka. Ucapan mereka adakah mendatar atau ada naik turun? Mesti ada naik turun. Kalau anda perasan pemimpin-pemimpin yang influential, yang mempunyai pengaruh-pengaruh kuat seperti Soekarno, seperti Dr. Mahathir, siapa lagi? Mereka ni belajar cara-cara macam mana nak mempengaruhi orang melalui ucapan. Ia bukan terjadi secara natural. Ada sebab-sebabnya kenapa. Sebab daripada ucapan tu dah mereka dapat mempengaruhi minda orang lain, sama ada orang nak tidur ataupun bersemangat bila dengar ucapan tu. Dan kebanyakan ahli politik datangnya dari kalangan guru. Kalau anda perasan, kebanyakan ahli-ahli Dewan Parlimen, ADUN apa semua datang daripada guru. Kenapa anda rasa? Kerana inilah sebabnya. Kerana adanya bakat untuk mempengaruhi pemikiran orang lain, pemikiran murid-murid, pemikiran orang kampung, pemikiran penduduk setempat. Daripada ucapan ni, social skill, emotional skill. Cuba tengok video yang cikgu yang memberikan sajak, yang saya letakkan video-video tu. Cuba tengok, ada emotional, ada emosi, ada cara dia, bukan mendata je. Jadi melalui percakapan juga boleh memukau dan mempengaruhi emosi dan pemikiran orang lain. Anda nak memukau dan mempengaruhi emosi pendemuduga, bagaimana caranya? Melalui ayat-ayat yang menggunakan stressing. Lihat cara-cara ahli-ahli politik berucap
tengok video-video dia dekat YouTube. Kalau you type politik ke apa ke, kata-kata kunci tu ada ditunjukkan macam mana cara mereka berucap. Adakah mendata? Tidak. Ada lenggok-lenggok gaya bahasa je. Kalau boleh, cuba imitate, cuba tengok, cuba tiru, cuba buat, cuba berlatih kan. Jadi kalau anda ada kemahiran bercakap-cakap seperti ini, ia amat memberi faedah kepada kita. Contohnya dalam kemahiran bercerita kepada kanak-kanak, boring ataupun menarik cerita kita. Jadi kanak-kanak di sekolah rendah, primary school ni, anda ajar KH ke BM ke BI ke, kalau anda boleh bercerita, budak-budak memang suka cerita apa pun, mereka suka. Mereka akan duduk di sekeliling anda, mereka akan dengar, menumpukan perhatian sepenuhnya. Saya pernah buat beberapa kaedah lesson plan, lesson approach. Jadi bila bercerita ni, kita boleh kontrol situasi tu. Mereka akan dengar dengan minat, mereka tak akan main-main, mereka akan tutup perhatian. Sebab kanak-kanak ni mereka suka dengar cerita sebenarnya. Sebab tu di library, di pustaka, di perpustakaan banyak-banyak cerita. Mari bercerita kan, cerita sang kancil dan buaya semua. Sebab apa? Sebab kanak-kanak ni salah satu approachnya melalui penceritaan, bercerita. Tak kisahlah cerita dongeng ke cerita moden. Jadi saya harap anda dapat beberapa input yang penting daripada lesson ini, daripada tutorial ini. Jadi kita berjumpa lain kali untuk lesson seterusnya. Okey, sekian, terima kasih.